saya bersukacita untuk menyampaikan insentif kecemerlangan SPM dan STPM bagi sekolah-sekolah yang berada di Penampang, dan jumlah penerima adalah 146 orang, melibatkan jumlah insentif keseluruhan Rp61.500 yang ditanja sepenuhnya oleh Yayasan Bank Rakyat. Dan bagi pihak penerima, keluarga, dan juga sekolah-sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat atas sumbangan besar mereka ini, dan saya juga berharap agar insentif ini boleh menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara, khususnya di Penampang ini, untuk turut sama mencetuskan kecemerlangan. Dan saya berharap pada tahun hadapan juga majlis yang sama dapat diadakan. Pada hari ini juga kita telah menyalurkan sumbangan Rp20.000 kepada 4 buah sekolah di Penampang untuk sekolah-sekolah ini mengekalkan ataupun meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah mereka, terutama terkait dengan persiapan SPM dan STPM yang akan menjelang pada ujung tahun ini ataupun awal tahun. 20.000 itu untuk satu sekolah kan? 20.000 satu sekolah. Jadi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Yayasan Bank Rakyat adalah Rp80.000. Ya. Ada tu remaja yang berasal di SPM. Ya, perkara mengenai dengan jumlah besar dropouts remaja yang tidak mengambil SPM ini dibincangkan di dalam kabinet. Oleh itu, di peringkat kementerian kita juga mahu menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah, di mana kita berhasrat untuk menjadikan keusahawanan sebagai satu option kepada mereka untuk mereka ceburi, kerana tanpa sijil SPM sudah tentu mereka menghadapi cabaran untuk memasuki mana-mana kolej dan universiti yang mensyaratkan pemilikan sijil SPM. Jadi apa opsinya? Yaitu kita mahu membangunkan satu modul keusahawanan yang saya panggil sebagai TVET keusahawanan, satu kursus keusahawanan yang ditarafkan, yang diakreditasikan, dan seterusnya diberikan pembiayaan permulaan untuk remaja-remaja ini memulihkan perniagaan. Dan ini sudah tentu melibatkan satu proses juga. Saya telah berjumpa dengan lembaga pengarah Institut Keusahawanan Negara untuk melihat bagaimana modul TVET keusahawanan itu boleh dibangunkan sebagai option kepada anak-anak muda ini memulihkan perniagaan, terutama anak-anak muda yang tidak mengambil SPM misalnya. Tapi kita buka juga kepada mana-mana anak muda yang mungkin lepasan SPM, lepasan STPM, lepasan pengajian tinggi juga, untuk memulihkan perniagaan. Jadi ini kita sedang teliti, kita sedang bincang, kita sedang proses modulnya, dan mudah-mudahan tahun hadapan bolehlah kita melancarkan program ini. Sebagai permulaannya, di bawah SMECOP sebagai agensi kementerian, kita telah tambah baik program tunas usahawan muda, yaitu jumlahnya pembiayaan kalau tahun lepas 15.000 dan awal tahun ini masih 15.000, saya telah tambah menjadi Rp30.000 modal untuk remaja ataupun anak muda memulakan perniagaan bagi mereka yang berumur 30 tahun ke bawah, termasuklah yang lepasan SPM, STPM yang mempunyai satu cadangan perniagaan, business proposal yang boleh dilakukan di peringkat kampung, di tamu, ataupun di pekan dan sebagainya. Jadi ini antara lain usaha yang telah saya buat sejak berada di kementerian inilah, dan permohonannya masih terbuka, dan kita bangunkan pembiayaan ini, grant ini dengan elemen keusahawanan, latihan keusahawanan, TVET keusahawanan yang saya sebutkan. Terima kasih.
persoalan rencana Datuk dan pengujian kuasa JS Malaysia supaya mencegah but there's an analysis said this you must be realistic lah because since Angkor just won one seat in the last election. I think I did not talk as Angkor Adun. I talk as representing Pakatan Harapan. And I am being realistic in being practical. Without PH, without the support of the 7 assemblymen from PH, there is no way the current government is being established. So I repeat back to them. Dalam masa yang sama, semua jawatan ketua adat telah pun dimaklumkan penamatannya, yaitu pemegang-pemegangnya daripada ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, dan ketua-ketua kampung sudah tamat tempoh perlantikannya. Dan tidak perlu tunggu sampai selesai pilihan raya. Bila ada kekosongan, that's the right time for the Chief Minister in his cabinet to engage in discuss with us, including from Pakatan Harapan, bagaimana pengungsian kuasa ini boleh dilaksanakan. If it can be done in kedamaian, why can it be done, implemented in ada kawasan? Jadi saya pikir ini telah sampai kepada makluman yang amat berhormat Perdana Menteri. Minggu lepas saya telah mengadakan pertemuan dengan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, antara lainnya untuk membincangkan tentang perkara ini, dan pada Khamis ini Ketua Menteri akan mengadakan perjumpaan dengan semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan di Kuala Lumpur, dan sudah tentu ini akan menjadi satu agenda. Pada saya, dengan kita mengambil kira realistik dan practicality-nya, dengan kekosongan yang akan berlaku pada hujung tahun ini untuk jawatan ketua adat tersebut, wajar untuk satu formula di mana semua parti yang menyokong Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sabah ini harus ada tempatnya. Ini akan menjadi ujian pertama kepada kerjasama yang telah dinyatakan dalam pelbagai convention. Ketua Menteri dan pimpinan JRS mengatakan perlu sokongan Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang sama akan datang. Jadi kenapa kerjasama itu tidak harus bermula pada masa ini di mana ada kekosongan dalam pengisian jawatan Pakatan. I repeat back to them, kalau mereka tak perlukan saya dan Pakatan Harapan, then it's up to them. Tetapi we are sincere. Kalau kita boleh kekalkan pimpinan Ketua Menteri dalam kerajaan ini, maka itu harus ada nilainya. Nilainya dalam bentuk perkongsian politik seperti mana yang dihasratkan oleh semua pihak dan telah dibincangkan semasa kita menubuhkan kerajaan bersama ini. Ini bukan kerajaan JRS, ini kerajaan bersama JRS dan PH, dan perlu diterjemahkan daripada peringkat kabinet terus ke di lapangan di akar rumput. Ini pendirian APO, dan saya percaya ini juga menjadi pendirian Pakatan Harapan Sabah yang tanpanya tidak akan ada kerajaan hari ini. Terima kasih. Datuk, back to education, Datuk. One question. What is have they given you the official reason why the SPM drop out? What is the official reason why the student drop out? It could be PKP punya. Banyak yang tidak mengambil SPM semasa PKP. So we need to provide an alternative, an option for them to be part of the nation building. But then I believe what is the education department tells you? I didn't ask. I'm working on the alternative. So instead of kita tanya kenapa mereka tidak ambil, saya melihat alternatif yang kementerian boleh sediakan. Thank you.